dari dataran PPR Seri Pantai Kuala Lumpur, kami bawakan kepada saudara secara langsung bicara wara terbaik Forum Perdana Ehwal Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar warga PPR Seri Pantai? Alhamdulillah. Sahutan yang begitu hebat itu menandakan betapa bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dipertemukan sekali lagi secara langsung dalam bicara wara terbaik Forum Perdana Ehwal Islam yang dibawakan oleh JAKIM dan RTM dengan kerjasama Kementerian Wilayah Persekutuan dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Baik, pada kali ini, oleh kerana kita berada di dataran PPR Seri Pantai Kuala Lumpur, dia ada dua blok PPR di sini, blok 100 dengan 102 blok. Ya. Ada lebih kurang 936 unit dengan jumlah penduduknya lebih kurang je lah 4,680. Ramai itu, macam sebuah don Ustaz Kazim. Nak ceritanya hebatnya PPR Seri Pantai. Kita nak bincang satu tajuk yang ada kaitan dengan kita hari ini. Tajuknya satu patah saja, adab. Nak tahu lebih lanjut, kita ada dua ahli panel yang saya perlu perkenalkan juga walaupun semua dah kenal. Paling hampir dengan saya, dia akan menyanyi lagu adab pada hari ini, iaitu Ustaz Kazim alias Al-Hafiz, Pengetua Pusat Pendidikan Al-Barakah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagu adab Ustaz? Tengah nak ingat ni. Okay. Ustaz ingat-ingat dulu, Ustaz nyanyikan. Baik. Yang di hujung itu katanya berkahwin dengan orang PPR Seri Pantai. Isteri kedua ke ketiga saya tak tahu. Apa tu. Ya. Ustaz Muhammad Ashraf Muhammad Rizwan, seorang pendakwah yang tidak asing lagi kepada kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz betul ke atau lawak je kahwin orang sini Ustaz? Orang blok lain. Oh, blok lain. Baiklah. Ya. Baik, kita mulakan bicara wara terbaik kita malam ini atas tajuk adab. Kalau boleh Ustaz Kazim. Dah ingat lagu dah? Dah. Okey, baik. Ya. Kita bila bercakap tentang adab ni Ustaz ya, kita lanjutkan perkataan itu jadi peradaban ya. Peradaban ni kita selalu kaitkan dengan tamadun. Itu bukan soalannya Ustaz, lagu dulu. Lagu apa yang nak ya? Curi 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 hatiku, cuma nun jauh selalu. Baik, itu mukadimah daripada Ustaz Kazim. Kalau boleh Ustaz, tentang adab ni Ustaz. Dah, kita sebut perkataannya sikit aja, satu aja. Tapi makna implikasinya sangat besar. Islam berkembang pun kerana adab. Jadi saya nak Ustaz huraikan pentingnya adab kepada manusia dan juga seluruh warga PPR Seri Pantai Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ridwan, Dr. Ridwan, sahabat saya Ustaz Ashraf, Datuk Seri, Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah, bila kita sebut tentang adab, banyak makna adab. Adab ialah menyempurnakan kepada perangai seseorang. Kalau kita cantik sekalipun, tapi kalau tidak beradab, tetap tak cantik. Bila sebut tentang adab, dia lebih hampir kepada akhlak. Bila sebut tentang akhlak, dia lebih hampir kepada tata susila kita, perangai kita, kesopanan kita. Itu adab pada diri kita, adab pada diri sendiri. Adab nak makan, adab nak tidur, adab nak mandi, adab cakap dengan orang, adab pergi rumah orang. Semua benda Islam ajar. Tidak ada satu benda pun yang Islam tak ajar. Nak masuk dalam tandas kaki mana, keluar kaki mana, semua cerita. Nak bagi salam macam mana, semua cerita. Apa benda yang Islam tidak cerita tuan-tuan? Nak sikat rambut pun belah mana pun Islam cerita. Melainkan orang yang tak ada rambut. Yang tu tak payah cerita dah. Tak ada kena mengena ya. Tak ada kena mengena. Bukan. Ini cerita di Afrika ni cerita ni tuan-tuan.
Jadi tuan-tuan, bila kita sebut tentang adab, itu adab pada diri kita, maka diutuskan kepada kita seorang rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma bu'tu li utammima makarimal akhlak. Maka macam-macam orang nak tengok akhlak yang baik. Pergi ke Jepun, tengok bila jumpa dengan orang duduk wakarimashita. Oh, kita kata orang Jepun. Sebab tu tuan-tuan, kalau nak main bola dengan Jepun cukup senang. Bawa bola sampai depan kiper dia, tunduk. Kiper dia pun tunduk. Sepaklah masa situ. Gol lah tuan-tuan. Kita melihat peradaban. Maka Islam mendatangkan kepada kita satu adab. Daripada seorang adab, dua orang adab, tiga orang adab, semua orang beradab, dia membentuk suatu peradaban. Sebab itu di dalam dunia kita ada peradaban. Ada peradaban agama sana, ada peradaban bangsa ini, ada peradaban kaum ini. Datang kepada kita peradaban yang paling canggih sekali, peradaban Islam, yang membawa kepada kita satu benda yang sangat sempurna, yang dipanggil sebagai syumul, yang sempurna. Peradaban di dalam ekonomi, peradaban di dalam sosial, peradaban di dalam hidup masyarakat, sama ada masyarakat majmuk atau masyarakat yang tidak majmuk. Islam membawakan kepada kita satu bentuk adab yang sangat hebat. Sebab itulah Allah Ta'ala mengutuskan kepada kita seorang rasul, yang mana Rasulullah meninggalkan kepada kita contoh yang sangat hebat, yang dipanggil sebagai husnul khuluq. Apa benda yang Rasulullah tidak ajar? Cara nak minum, adab nak minum. Nak minum ini pun Rasulullah tak bagi kita bernafas di dalam air. Jangan sambil minum nafas berumbu-rumbu asap. Dia seokok minum. Ada pula yang minum, ya Allah, misai ni Ustaz, macam ikan keli tu ni, berenang dalam ni tuan. Islam mengajar cara nak minum pun ada. Ni pertama kali saya forum tuan-tuan, orang bagi kacang Ustaz. Alhamdulillah rezeki ni. Waktu Ustaz Ashraf cakap, saya makan tuan-tuan. Nak makan ini pun ada adab. Rasulullah ajar kepada kita nak makan masa bila? Nak makan bila kita terasa lapar. Nak berhenti masa bila? Agak-agak nak kenyang berhenti. Kita pula mengajar adat lain. Bila orang datang ke rumah kita, kita ajar, makanlah, makan sampai puas-puas, makanlah. Udah macam ular sawal, kata orang Perak. Udah meronin perutnya. Ini bukan adat yang merosakkan adab nanti. Islam mengajar kepada kita apa? Adab dengan orang tua, adab dengan budak-budak. Sampai Rasulullah kata, laisa minna man lam yarham kabirana wa yuwaqqir saghirana. Bukan daripada umat kami, bukan daripada golongan kami, orang yang tidak hormat orang tua dan orang yang tidak kasih pada anak-anak. Inilah dia tuan-tuan yang dikatakan adab. Pada malam ini kita akan membicarakan daripada adab yang paling kecil. Adab yang paling kecil itu apa? Allahu Akbar ni, telan Elio. Berapa banyak yang duk main Elio depan orang? Berapa banyak yang duk ludah? Ludah je tuan. Sampai pada satu tahap adab yang besar, membangunkan sebuah negara. InsyaAllah kita akan rungkai dalam forum perdana pada malam ini. Wallahu'alam. Terima kasih Ustaz Kazim. Walaupun Ustaz Kazim sindir saya pasal tak ada rambut tadi, nak ceritanya, memang tak ada rambut tapi tetap maintain Ustaz. Ya, nak ceritanya walaupun tak ada rambut, dia masih lagi ada adab. Nak cerita. Sebab indahnya manusia itu bukan bergantung pada tak ada rambutnya. Ada rambut tak beradab apa? Ya, ada rambut tak beradab pun tak guna juga. Soalnya bukan ada rambut, ada pun tidak. Indah manusia ini kerana adabnya. Walaupun dia tak ada rambut, walaupun dia tak cantik dan sebagainya. Kalau boleh Ustaz Ashraf sambungkan sedikit soal kepentingan adab ini, perlunya manusia ini beradab Ustaz Ashraf. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Terima kasih Dr. Ridwanti. Dr. Ridwanti ni dia tak sedar. Dua orang geng ada rambut, dia seorang yang atas pentas yang tak ada rambut.
Kalau lawan Gusti pun memang jatuh ke bawah dah dia. Jadi saya hormati juga pada malam ni Al-Fadhil Ustaz Kazim Ilyas, Datuk Seri, Datuk-datuk, datin-datin, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah dan adik-adik yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bincang satu topik yang sangat baik, iaitu persoalan adab. Yang mana pada Nabi SAW itu satu adab yang sangat indah. Sahabat Nabi radhiyallahu an memberitahu bahawa Nabi SAW punya cantik adab Nabi, sehingga Nabi kunyah makanan pun sahabat kata, aku nampak kecantikan pada kunyahan Nabi SAW. Nabi kunyah makanan, nampak cantik pada cara Nabi mengunyah. Sebentar lagi Ustaz Kazim nak makan kacang, tengok cara Ustaz Kazim kunyah macam mana. Dan Nabi SAW, kalau Ustaz Kazim sebut tentang adab ludah, adab telan air liur, memang ada dalam hadis Nabi tentang bagaimana nak ludah. Sebahagian, dan kalau tengok dalam hadis sahih Muslim sebut, kita tak dibenarkan ludah sebelah kanan. Kalau nak ludah, ludahlah sebelah kiri. Kalau tak ada tempat belah kiri, tak boleh nak ludah, paling kurang ludahlah di tempat tapak kaki kita. Sampai tahap begitu Islam ajar. Adab makan, adab berbicara, adab bertemu orang, cara tengok orang, cara pandang orang. Dan adab inilah yang dikatakan oleh para ulama. Para ulama, Al-Imam Ibnu Mubarak sebagai contoh. Dia menyebut, aku menuntut ilmu 30 tahun. 20 tahun sebelum aku menuntut ilmu adab terlebih dahulu. Maka para ulama mengatakan bahawa para ulama salaf terdahulu, bila mereka berjalan, orang dapat rasa adab dia. Bila mereka duduk, orang dapat tengok kata adab dia. Baru duduk, belum lagi bercakap. Inilah kehebatan ulama-ulama terdahulu. Saya sebut satu perkataan Sufyan Ibn Uyainah. Dia menyebut, dia kata kalau boleh tu kepada anak-anak kita, kepada generasi selepasnya, ceritalah tentang adab orang-orang terdahulu. Kerana pada mereka ini ada rahmat. Dan pada mereka ini bila mereka berbicara dengan orang, bila mereka jumpa dengan orang, orang rasa senang. Sebab itulah hadis Nabi menyebut, Al-Muslimun man salimal muslimun min lisanihi wa yadi. Orang Muslim tu senang. Orang tanya apa maksud adab? Apa maksud orang Muslim? Apa kita punya tanggungjawab? Senang ya jawapan dia. Al-Muslimun. Muslim itu bila mana orang sekeliling kita, kawan-kawan, adik-beradik, jiran, tetangga, orang sekeliling kita, dia rasa tenang, selamat daripada lidah kita, selamat daripada tangan kita. Itu orang Muslim. Kalaulah lidah kita ni orang rasa tak senang, tangan kita orang rasa tak senang, maksudnya kita ni memang tidak ada adab. Kalau kita tengok sejarah para ulama, saya sebutlah, sebab saya suka tengok kisah-kisah Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i ni duduk depan Imam Malik. Padahal itu dia anak murid yang terbaik. Dia nak buka kertas, dia nak buka kitab, lembaran kertas dibuka dengan perlahan. Bahkan dia apabila seorang Arab Badui ajar kepada dia nak cerita mana satu anjing yang dah baligh ataupun tak baligh, Imam Syafi'i rahimahullah akan peluk tok guru dia. Sebab orang inilah, Arab Badui inilah yang mengajar kepada aku adab. Maksudnya inilah kehidupan orang-orang soleh. Orang-orang yang hebat, orang-orang yang mana dia mempunyai adab dan orang terasa tentang sifatnya yang mulia. Jadi untuk mukadimah tu, Dr. Ridwan, jadi saya minta maaf lah supaya nampak sikit beradab sikit. Kami geng ni bukan nak bergaduh dengan Dr. Ridwan. Dia bergaduh pun cara beradab Ustaz, jangan risau. Lepas ni kita nak cerita nak beradab dengan blok 100 dengan 102. Ini penduduk apa tu warga PTR Seri Pantai ni kena dengar apa tu selepas ini ya. Kita nak tengok pula adab kita berjiran antara blok 100 dengan 102. Adakah kita tu ada 17 tingkat di sini tak? Betul tak ni? Ada 17 tingkat kan? Pernah buang sampah pada tingkat 17? Dia anak-anak tu kata pernah. Anak siapa tu ya? Baik tuan-tuan. Ustaz Kazim, saya sebutkan tadi, kita di sini ada hampir 5,000 penduduk. Adab antara blok, adab sesama jiran, adab dengan orang tua, adab dengan orang bukan Islam. Ustaz tak? Tambah yang bukan Islam pun ada di sini. Kita kena beradab Ustaz. Kalau tidak, bila masanya kita nak tunjukkan keindahan Islam kepada mereka. Saya kalau tak beradab dengan ahli keluarga saya rasa adik saya tu tak ikut saya Ustaz. Tapi anak saudara ni ikut ni kerana
kecantikan adab tu Ustaz. Saya nak Ustaz minta kupaskan isu ni Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih doktor. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ni tuan-tuan mana boleh lari daripada masyarakat. Kita macam mana pun hidup mesti di dalam masyarakat. Tak boleh seorang-seorang nak hidup. Tarzan dalam hutan tu pun cari cita nak buat kawan. Tarzan dalam hutan tu pun dia cari Jane nak buat kawan. Tambah kita duduk di tengah-tengah pekan, tengah-tengah bandaraya ni. Sebab ada orang kata, Ustaz, saya tak perlukan jiran lah Ustaz. Buat apa saya? Saya datang balik kerja, saya tutup pintu pagar, dah selesai masalah. Nanti besok pagi kerja, saya pergi kerja. Tuan-tuan, kita hidup dalam masyarakat. Mana boleh kita ambil hal sendiri-sendiri. Sebab itu, tambah-tambah kita duduk di kawasan PPR ini tuan-tuan. Apa benda yang tak kongsi? Lantai kita bumbung orang. Bumbung kita lantai orang. Akak-akak pula pergi ambil lesung sampai tumbuk gedebang. Yang di bawah tu PA, gempa bumi kata dia. Bukan gempa, lesung sampai. Subhanallah. Inilah dia masalah. Sebab itu tuan-tuan, kita ni berkongsi alam. Kita ni berkongsi alam. Bila kita berkongsi alam, kita berkongsi lift. Adik-adik, janganlah duk conteng-conteng lift. Ini tulis lift macam-macam. Masuk-masuk lift, tak tekan. Baca dulu. Aku ni nak tingkat berapa ni? Punya banyaknya tulisan-tulisan, ya Allah. Nombor game ada. Tayar pancit ada. Kereta rosak ada. Dimakinya, Pak Leman bengong kata dia. Astagfirullahaladzim. Jangan. Jenuh di BKN nak repair tuan-tuan. Ini pun ada juga. Kalau seorang rosak, kalau satu lift rosak, macam mana? Yang ni kita hidup. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Yang pertama sekali kita kena berbuat baik. Buat baik. Adik-adik ni Ustaz tengok ni ramai ni yang datang ni, Masya Allah. Tengok orang susah, angkat barang, kita tolong angkat. Ni kadang-kadang makcik ni berat lah balik pada pasar. Dua-dua belah kanan ni berat. Hoi, buat balik. Ada yang pikul di sini, pikulnya hoi. Apa barang tu makcik nak? Berat Ustaz, hoi. Bawa lah. Buat baik pada orang. Dia orang Islam ke, dia bukan Islam ke, ini tidak. Masyarakat kita sekarang, bila nak buat baik, dia tengok geng mana. Makcik nak tu geng mana? Geng dia orang. Tak payah, kata dia. Ini budaya kegengan. Adik-beradik kepada budaya kebangangan. Allah. Nombor satu, kita buat baik, jaga kebersihan, jangan bagi bising, duduk elok-elok, jangan gaduh-gaduh. Kalau ada unsur-unsur politik yang boleh membawa kita bergaduh, tutup-tutuplah. Nanti waktu election baru pangkah. Sekarang kalau kita bergaduh pasal politik pun, bukan ada election pun. Duk diam-diam, buat kerja elok-elok, parking elok-elok. Yang mana ambil parking orang, janganlah tarik handbrake. Ini dah lah parking tempat orang, tarik handbrake sampai setengah tiang ni. Dah marah tuan-tuan. Ada yang baik hati, dia tak tarik handbrake dia. Pandailah orang tolak, terus hilang terus tuan-tuan. Kita duduk di rumah PPR ni adik-adik, jangan duduk buang sampah. Kadang-kadang adik-adik ni dia belajar kepimpinan melalui tauladan. Bapak dia isap rokok, pum, jatuh atas orang ni. Itu yang terbakar rambut tu. Ini di Afrika ni. Tuan-tuan, hari ni mungkin kena pada orang. Mungkin satu hari kena pada diri kita sendiri. Jadi tuan-tuan, yang paling penting kita duduk di kawasan ini, apa yang penting? Bersama. Janganlah puak-puak orang sana belah sana. PPI ini belah sini. Kita tak geng punya. Tak, kita sentiasa kongsi. Berpakat-pakatlah kita duduk di sini supaya jadi elok, seronok, tenang dan menggembirakan. Anda mampu mengubahnya. Terima kasih Ustaz Kazim. Ustaz Kazim jangan risau. Saya kalau lalu kawasan PPR ni sentiasa memakai songkok.
Ketawa pula dia. Apa tu? Cuma beginilah Ustaz Kazim. Saya bimbangkan apa? Sebab kita pernah nampak sampah terbang pada tingkat atas sehingga ke tingkat bawah. Saya rasa perkara macam ni, perbuatan gini tak beradab Ustaz Ashraf dah. Bukan apa, dia kena ke orang. Kalau kita pergi ke barat, saya baru je balik pada Australia, New Zealand. Tuan-tuan tengok di barat ni, dia bukan sahaja jaga kebersihan, adab dia cukup tinggi. Sampah-sampah tu dipilih-pilih, dia recycle, dia ada 3 bahagiannya. Sampai ke peringkat begitu. Kalau boleh di PPR ni kita nak begitu Ustaz Ashraf. Bukankah itu tuntutan agama kita Ustaz? Kena buang sampah di atas juga. Allahu Akbar. Inilah macam Ustaz Kazim sebut tadi, duduk hak sesama jiran kena tengok. Inilah jiran-jiran kita. Jadi apa-apa yang berlaku, kadang-kadang adik-beradik tak tahu, yang tahu tu jiran dulu. Kalau yang meninggal tu kakak kita, anak kita, ibu kita, yang tahu tu jiran dulu. Kalaulah kita ni duduk dalam satu kawasan kejiranan, kalau kita sendiri tak boleh jaga hak jiran, sebab itulah para ulama mengatakan, kalau kita buat dosa dengan jiran sebelah rumah kita, dan kita buat dosa dengan jiran yang jauh daripada kampung kita, jiran yang jauh, dosa kita dengan jiran yang dekat lebih besar kalau kita buat. Sebab jiran sesama jiran ini, dia ada hak yang perlu dipertanggungjawabkan. Kita kena jaga hak aurat dia, kita kena jaga hak dia punya harta dia. Nabi SAW, saya nak sebut sahabat Nabi radhiyallahu an, Amr bin Al-As, ketika mana turun ayat Quran. Ayat Quran turun tentang jangan meninggikan suara kamu ketika berada di samping Nabi SAW. Amr Al-As kata, kami ni nak ketuk pintu rumah Nabi selepas turun ayat itu, kami ketuk menggunakan kuku-kuku kami. Punya respect Nabi ni, kuku-kuku kami. Kalau Ustaz Kazim kata duduk rumah flat, saya pernah duduk rumah flat, kadang sampai 3 pagi duk ketuk sampai tu. 3 pagi kita nak tidur memang pun tak boleh lah. Tapi nak sebutnya sampai begitu adab kita. Kita tak fikir tentang hak orang lain. Bahkan kalau kita tengok Nabi SAW, dia ajar sahabat Nabi sampai begitu, dan Nabi ajar sahabat Nabi bila nak pergi rumah orang, bila nak ketuk rumah orang. Salatha aurat, waktu-waktu yang dilarang kita pergi ketuk pintu rumah orang. Ni kadang-kadang tengah malam pukul 2 pagi kita telefon orang. Kadang-kadang sebelum subuh kita pergi ketuk pintu rumah orang. Adab-adab ini semakin hari semakin hilang. Sedangkan dia itu satu adab yang dah ada lama dalam ajaran kita. Kalau kita tengoklah, saya suka ambil kisah-kisah orang-orang terdahulu, orang-orang saleh. Sebab mereka ini bawa kepada kita, kita rasa macam mana mereka boleh buat. Adakah ini kisah benar ataupun kisah dongeng? Macam tak betul, macam tak percaya, ini orang ke siapa ni? Tapi inilah hakikatnya. Kalau saya tengok kisah-kisah orang terdahulu, mereka berjalan di hadapan orang sekalipun, apabila mereka bertemu, mereka mesti bersapa dan memberi salam. Kita naik lift ni tuan-tuan, naik lift sekali, salam pun tidak. Salam pun tidak, jangan kata salam, senyum pun tidak. Benda paling simple, salam dan senyum, itu pun tidak. Jangan kata kita nak cerita tentang perpaduan, kita masuk dalam lift pun sudah tidak ada perpaduan. Duduk dalam lift pun kita boleh bertengkar. Kadang-kadang bukan bertengkar dengan orang, dengan lift pun dia berdebat. Lift tak berhenti, dia marah ke lift. Lift lambat sangat pun dia marah ke lift, dia bertengkar dengan lift. Sedangkan lift tu tak boleh balas balik apa yang dia debatkan. Inilah kita 24 jam asyik-asyik nak bertengkar. Serupa macam anak muda zaman sekarang, Dr. Ridwan ni. Dia buka Facebook, dia buka Twitter, pagi-pagi dia buka, dia bukan nak tenangkan orang. Pagi-pagi dia buka, dia kira nak troll orang. Dia kira nak bash orang. Dia kira nak attack orang. Apa yang nak tak kena dengan orang? Itulah perkataan pertama yang keluar pagi-pagi. Sedangkan Nabi SAW sebut dalam hadis Sahih Muslim, barang siapa keluar pagi hari, dia menceriakan orang, itu tanda orang mukmin. Keluar rumah pagi hari, ceriakan orang, itu tanda orang mukmin. Keluar rumah, kalau dulu dekat kampung-kampung saya teringatlah, selisih dengan pakcik-pakcik. Assalamualaikum Pak Long. Ustaz Kazim noh. Belah kampung, Assalamualaikum Pak Long. Pak Long pun seronok, walaupun dia bukan Pak Long, dia Pak Ngah. Dia seronok sebab dia rasa orang respect dia. Kita duduk kat restoran, kita ada adab. Dengan Bangladesh kadang-kadang kita panggil, serupa dia tu bukan orang biasa. Sedar tak sedar, Bangladesh yang kadang-kadang kerja dekat restoran yang kita panggil macha, kita panggil maple. Ada yang datang tu ada degree dan ada master.
tapi mereka tak ada kerja kat sana. Cara kita cakap seolah-olah kita ni orang hebat. Ni adab yang sudah hilang, semakin hari semakin hilang daripada kita. Jadi adik-adik yang kecil, ustaz tengok pegang kamera, pegang iPhone, pegang iPad, jaga adab. Dan kita ibu ayah ni kalau boleh nasihatlah anak-anak kita. Bila dia duduk dekat kampung, dia buka iPad, dia buka iPhone, dia main game, atuk datang tegur, dia tak tengok muka atuk. Atuk datang tegur, dia tak tengok muka atuk. Akhirnya atuk tension, dah boring dengan cucu, atuk pun terpesona dengan Candy Crush. Atuk pula main dengan cucu, sebab atuk ni tengok anak-anak cucu zaman sekarang, dia sudah tak ada adab seperti Nabi. Bila bercakap dengan orang, Nabi pandang wajah orang. Cantiknya Nabi. Ya Ustaz, saya tak nafikan benda tu. Kadang-kadang makan sekali satu meja, senyap sunyi. Dok main benda ni, tuk-tak. Main handphone. Tak. Panel pun dah cakap banyak. Sekarang ni kita nak dengar pula. Ada penonton di bawah nak bertanya soalan. Saya persilakan. Ya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya siapa? Khairul Aizon bin Kamarudin. Duduk di sini. Ya saya. Pernah tumbuk sambil pukul 3 pagi? Tak pernah Ustaz. Ada? Tak pernah. Tak ada? Tak ada. Pernah puntung rokok jantung atas rambut? Okey Ustaz, saya nak tanyakan satu soalan. Ya. Bila kita tegur seseorang ni, dia mengatakan kita ni sibuk, busy body, kubur masing-masing. Kan? Tapi bila kita tak tegur dia Ustaz, perangai dia lagi menjadi-jadi. Sekarang macam mana cara kita nak menegur orang macam ni? Baik. Terima kasih Ustaz. Baik. Terima kasih. Soalannya bagus. Ustaz Kazim nak jawab, tunggu dulu. Saya nak bagi orang muda jawab. Boleh ke kalau kita nak tegur mak bapak kita? Contohnya, apa benda ni bro? Apa tu? Bagus soalan ni sebenarnya. Macam mana nak tegur ibu dan ayah? Memang kewajipan bagi kita menegur. Inilah ad-dinun nasihah. Agama ini kena nasihat. Cuma dengan ibu dan ayah ada adab-adab tertentu. Kalau Dr. Ridwanti dia tahu macam mana perasaan seperti Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah ni mak dia bukan Islam pada asalnya. Dia balik rumah, dia cakap tentang Nabi, mak dia balas balik, mak dia kutuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abu Hurairah dia tak melenting, tak marah ibu dia. Dia balik bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, doakan untuk ibuku. Maka Nabi berdoa, Allahumma dini ummu Abi Hurairah. Ya Allah, bagilah hidayah kepada ibu Abi Hurairah. Dia bertambah seronok, dia balik, dia bertambah lagi dengan doanya sendiri. Akhirnya mak dia dikurniakan hidayah. Nak tegur orang, kena ada cara dia. Jangan kita tegur orang dengan niat kita nak menunjukkan kata kita hebat. Ustaz Ashraf, tadi yang ditanya, kalau tegur dia kata kubur masing-masing, kain masing-masing, apa nak cerita pula itu? Kalau dia kata kubur masing-masing, habis siapa yang kuburkan dia? Siapa yang kafankan dia? Lain kali kalau dia tak nak orang tegur dia, dialah kafan sendiri, dia mati sendiri, dia kuburlah sendiri, dia pergi tanahlah dekat tanah kubur dia sendiri. Inilah dikatakan kita hidup masyarakat. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam kanu la ala lisani Maryam kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Orang-orang Bani Israel pada asalnya mereka ini tidak mengendahkan perkataan daripada kitab Zabur Nabi Daud, perkataan daripada Nabi Isa AS kitab Injil tentang amar ma'ruf nahi munkar, tegur menegur. Akhirnya Allah kata kami melaknat mereka. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israel. Allah laknat Bani Israel asalnya sebab mereka buang daripada sifat Islam itu, iaitu tegur. Sebab tu Umar Al-Khattab radhiyallahu an dalam Fathul Bari, Imam Ibn Hajar sebut, ada seorang datang kepada Umar, wahai Umar, aku semayang dah cukup, aku puasa dah cukup, tapi satu benda yang aku tak buat. Apa dia? Aku tak boleh tegur orang suruh buat baik, dan aku tak boleh larang orang tinggalkan perkara jahat. Umar kata kepada lelaki tersebut, wahai si fulan, engkau sudah melepaskan satu panah daripada panahan Islam. Terpulang kepada Allah. Kalau Allah mahu, Allah ampunkan kamu. Kalau Allah tidak mahu, Allah campakkan kamu ke dalam api neraka. Maksudnya kita kena tegur, tapi skill tegur tu macam mana? Skill tegur tu kena tengok juga. Ni kadang-kadang orang nak tegur Dr. Ridwanti. Dia tegur tu imam depan-depan orang ramai. Tarik pegang tangan pergi ke belakang.
Ada masa kita boleh tegur orang kalau dia buat kesalahan yang menunjukkan kesalahan depan orang ramai, dan kita nak membetulkan fakta dia. Bangun berdiri cakap elok-elok. Tapi kalau kesalahannya tertutup, tutuplah dia dengan baik-baik. Sebab itu para ulama kata, kalau kita tegur seseorang dalam keadaan kita tegur depan orang ramai, itu bukan tegur tetapi ingin memalukan dia. Satu saya nak ambil kisah seorang orang baik ni, orang hebat ni, Ibnu Mubarak. Tuan-tuan tengok tuan-tuan, orang soleh, pakar hadis, pakar tafsir. Dia ni satu hari dia pergi kelas Syekh Imam Hamad. Orang alim juga, orang alim. Tapi Hamad dengan dia lebih alim. Tapi tuan-tuan, dia pergi duduk depan, dia pergi mengaji ilmu. Dia duduk tunduk ke depan. Dia duduk kat depan, walaupun dia alim, dia duduk kat depan. Kita ni tak terang mana pun, kuliah tak main, forum pun tak datang. Dia duduk di depan tuan-tuan. Tiba-tiba bila mana disuruh ajukan soalan, disuruh baca hadis, orang semua pakat tunjuk. Tu. Suruh Abdullah bin Mubarak baca hadis. Suruh dia. Sebab dia Tok Syekh. Dia kata tak nak. Hamad silakan. Akhirnya Hamad kata, Ibnu Mubarak, semua orang nak engkau baca hadis. Tuan-tuan, dia bangun baca hadis. 5 hadis yang dibaca, semuanya hadis yang diriwayatkan oleh Hamad, yang memang datang daripada Hamad. Dia tak baca hadis yang Hamad tak tahu. Tuan-tuan, kalau kita lah ada depan Syekh, kadang-kadang kita tanya soalan yang Tok Guru tu tak tahu, sebab kita nak uji sejauh mana ilmu Tok Guru kita. Tapi ni orang alim, orang soleh, dia seperti beras, seperti padi, beras pula dah. Seperti padi, semakin ada ilmu, semakin tunduk ke bumi. Dia ada cara-cara untuk menegur orang. Skill tu perlu kita belajar. Terima kasih Ustaz Ashraf. Malam ini kalau tengok dataran PPR Seri Pantai ni, saya rasa semua blok 100, 102 turun belaka ni. Saya tengok gaya ni lah. Kosong rumah dia. Confirm pencuri tak masuk. Nak ceritanya. Sebab niat datang ni baik tak? Baik. Ada seorang yang nak tanya. Dah senyum dah tu. Sila saya nak dengar pula. Ada dah duk numbuk sambil pukul 3 pagi ni. Sila. Ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Ustaz, saya Khairul Azmi bin Rahmat. Duduk mana? Saya duduk blok lain. Ya. Di kawasan Bangsalah Putrajaya. Oh, duduk rumah ni gini apa? Keluarga duduk sana. Asal pun sana, insya-Allah. Okey. Okey, cuma satu soalan. Sini untuk makluman Ustaz. Ya. Penduduk di PPR ni terdiri daripada golongan yang bercampur lah, pelbagai, terutama dari segi budaya, agama dan juga bangsa. Ya. So soalan saya ialah berkait rapat dengan bagaimana nak memperkuatkan adab dan juga perpaduan bagi memastikan anak cucu kita terjamin, di samping yang paling utama sekali ialah kesepaduan dalam negara kita sini. InsyaAllah. Baik, tuan-tuan saudara mara saya pun ada situ dah. Jangan lupa panggil dia, kok boleh ikut pula. Ustaz Kaji kena jawab tu, Ustaz. Sila. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Allah Ta'ala menjadikan kita ni berbangsa-bangsa. Ya, wa qabaila lita'arafu. Diciptakan kita ni berkabilah-kabilah supaya kita saling kenal mengenal. Dan kita ni daripada kalangan orang Melayu, kebanyakan dia orang Islam Melayu. Ada orang Cina, ada orang India, macam-macam kaum. Allah Ta'ala jadikan kita ini untuk kita saling kenal mengenali, untuk saling kita berta'aruf. Sebab tu kita sebagai seorang Islam, kita mesti ada perbezaan yang sangat jelas. Sebab kita mendapat wahyu daripada Al-Quran, kita mendapat bimbingan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita berperangai macam orang yang tidak dapat Quran, kalaulah kita beradab macam orang yang tidak dapat ajaran daripada Rasulullah, alangkah rendahnya kita, tuan-tuan. Yang ni yang kita nak jadikan kita sebagai contoh teladan yang terbaik. Contoh paling mudah, forum malam ni, doktor. Agak-agak malam ni, lepas habis forum ni, kita pakat balik rumah masing-masing. Agak-agak apa yang kita tinggal dekat dataran ni? Entahlah. Jagung ada tinggal, plastik sampah tinggal, kepiah pun tinggal. Orang besok orang tengok apa sampah banyak semalam forum perdana Ehwal Islam. Oh, memang sampah banyak kata dia. Sebab Ustaz dia percaya di BKL boleh kutip. Dia kata kalau saya kutip sampah, apa kerja di BKL kata dia. Ini penyakit kita, tuan-tuan. Orang Islam kena jadi orang yang hebat.
Bersih ni. Adik-adik kita, anak-anak kita kena jadi orang yang bersih. Abang-abang, bapak-bapak jadilah orang yang bersih. Rumah yang bersih. Persekitaran yang bersih. Cuba kita tengok tuan-tuan orang Jepun pergi main bola sepak Piala Dunia di Brazil. Penonton, penyokong Jepun bila keluar daripada stadium, dia kutik sampah sepanjang jalan. Orang Brazil jadi pelik, orang Amerika jadi pelik, tapi itu kebiasaan. Maka tuan-tuan, nak jadi orang macam ni, dia kena buat kempen selalu. Sambil berjoging, sambil kutik sampah. Sambil jogging, sambil kutik sampah. Jalan-jalan kutik bubur, jalan-jalan kutik bubur. Kita hari ni jogging saja. Kena buat kempen supaya jadi elok. Di rumah buat kempen. Abang-abang wangi, kakak-kakak wangi, yang pergi surau masjid wangi. Kadang-kadang ni datang ke tempat forum macam ni, ramai-ramai. Bau asam ketiak siapa? Busuk lalalalalalala. Mari duduk sebelah kita pula. Ya Allah. Perit bau tu, perit. Pening. Dia tangkap kepala ni, dia angkat tangan pula. Oh, ya Allah. Astaghfirullahalazim. Naik lift pula. Oh, tuan-tuan. Tak payah buang angin, doktor. Dia angkat je. Aduh, gatal pula kata dia. Sebab itu akak-akak abang-abang bila pergi masjid abang-abang wangi-wangilah. Kadang-kadang dia boleh mengganggu jemaah tau. Baju dah seminggu tak basuh, ketiak dah sejengkai tak buang. Pergi masjid, ya Allah, busuk gila. Orang gila pun tak busuk macam itu. Dia boleh mengganggu jemaah lain. Yang jemaah ni elok pakai bersamping datang sembahyang. Allah, datang hamba Allah yang busuk ni. Dia mengubah niat yang wangi tu. Allah, busuk gila tu maknanya. Dia dah mengubah niat orang sebelah. Yang ni yang kita tak nak. Kita jadikan sebagai kebersihan itu asas. Ini pergi ke tandas, ya Allah, pintu tak ada, tak dipam, tak dicurah. Selak tak ada selak, kita ada pen, tak apa juga. Masalah sekarang ni pintu tak ada. Kita masuk-masuk tandas, tengok-tengok pintu tak ada. Mana pula? Rupa-rupanya ada menyandar pintu tu dekat luar. Dia usung masuk dalam tandas. Dia tutup dari dalam, mengangkang-ngangkang dalam tandas tu. Satu pegang pintu, satu buka paip. Seksa benar, kata orang Perak. Masa itulah ada orang pula nak tolak, nak masuk. Dia guna kuku juga. Ada orang ke, kata dia. Tuan-tuan, yang ni yang kita tak nak. Kita mulakan daripada diri kita. Daripada diri kita sendiri dah jadi bersih. Keluarga kita jadi bersih. Lama-lama masyarakat jadi bersih. Akhirnya orang akan melihat bahawa Islam adalah satu agama yang hebat, agama yang bersih. Bersih luaran, bersih dalaman, dan bersih pada adab dan akhlaknya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Kazim. Nabi kata an-nazafah minal iman. Bersih itu sebahagian pada iman. Sebab itu sebenarnya Islam ni jago dalam bab-bab kebersihan ni. Tapi tengok realiti kita, Masya Allah, itu masalah kita. Kalau boleh di penghujungnya kita minta anak muda kita, Ustaz Ashraf, ya, bila kita bercakap tentang adab ini, saya dah sebut pada awal lagi, saya nak ini ditutupkan bahawa Islam ini tegak dengan kekuatan adab. Sebab itu hari ini kita sudah hampir 2 bilion umat Islam di seluruh dunia sebab orang pakat-pakat tertarik dengan kena Islam ini. Kalau boleh, kalau semua pakat-pakat sahut seruan ini, PPR di sini sambut, sampah tak buang rata-rata, lift dijaga, tolong pula di BKL. Kalau ada silap jangan bantai dalam alaman sosial, cakap baik-baik dengan beradab. Malam ini budik di BKL pula tak? Mana tak budiknya? Dia yang anjur. Tujuannya tak ada lain nak didik kita. Apa tu Ustaz Ashraf, silakan. Terima kasih Dr. Ridwanti. Jadi untuk pada malam ni lah kesimpulan kita lah. Saya rasa kesimpulan. Marilah kita sama-sama patah balik untuk menjadi orang yang mempunyai adab dan akhlak yang bila orang tengok, orang akan panggil inilah orang baik. Kita tak tahu bila kita meninggal dunia, tutup buku sejarah hidup kita, orang nak panggil kita ni orang baik ataupun orang nak kata Alhamdulillah kita dah tak ada. Kita nak biarlah kita meninggal dunia, orang akan panggil, ya Allah dah pergi dah Ustaz Ashraf tu. Orang ni lah dulu yang urus jenazah. Orang ni lah dulu bila ada kematian, dia lah tolong masak makan.
Orang ni lah dulu bila ada gotong royong dia lah turun. Orang ni lah bila mana jumpa tepi jalan tak putus-putus senyum dekat orang. Orang ni lah bila orang minta bantuan dia lah selalu tolong bagi hutang. Inilah orang yang baik. Kita nak kita meninggal begitu. Kita tak nak kita meninggal dengan rekod buruk. Orang bila kita meninggal, orang sikit pun orang tak rasa sedih. Bahkan orang tak rasa kehilangan. Nama kita pun tak terlakar dalam sejarah. Bukan kita nak letak nama kita dalam sejarah doktor. Tetapi biarlah kita ini dikenang sebagai orang baik. Benda yang simple. Nabi ajar orang yang mana ulang-alik pergi ke masjid sebagai contoh. Nabi kata saksikanlah dia tu orang soleh. Maksudnya Nabi nak suruh kita ni saksikan orang ataupun saksikan diri kita sebagai orang yang baik, dikenali sebagai orang baik. Jadi pada hari ini saya ingat satu benda lah. Kita bila mana kita nak bergaduh, jangan berlebih-lebihan. Bila mana kita nak bertengkar, jangan berlebih-lebihan. Salah satu sifat-sifat nifaq ialah bila bertengkar, bila benci kepada orang, kita berlebih-lebihan. Ada adik dengan abang tak sembang berpuluh tahun hanya kerana harta faraid. Ada mak dengan anak yang mana tak berbual hanya kerana mak ni, anak dia kahwin dengan pasangan bukan pilihan mak. Kadang-kadang berpuluh tahun, sedangkan kita yang mengaji agama kita tahu tegur orang Islam ataupun tegur kawan kita ni, janganlah sampai kita tak bertegur siapa lebih daripada 3 hari. Kita mengaji tetapi kita tak pernah amalkan. Kadang-kadang yang bergaduh bukan dekat tempat biasa bergaduh dalam surau. Kalau zaman Nabi SAW bergaduh kat luar, settle dalam masjid, settle dalam surau. Zaman sekarang gaduh dalam masjid, gaduh dalam surau, settle kat luar. Ni masalah kita yang berlaku. Kalau boleh tu kita leraikanlah persengketaan ini. Paling kurang bila meninggal dunia, tutup cerita. Saya teringat seorang imam ataupun seorang syekh Muhammad Abu Zahrah. Muhammad Abu Zahrah ni dia tak setuju dengan Syekh Azhar ketika tu. Syekh Azhar mesti dekat Mesir. Dia tak setuju bila dalam penulisannya asyik berdebat, tak setuju. Tapi tuan-tuan, bila Syekh Azhar itu meninggal dunia, Syekh Abu Zahrah yang mengimamkan jenazah Syekh terpandu. Mengimamkan musuhnya. Orang tanya Syekh, kenapa engkau jadi imam untuk musuh engkau? Dia jawab, ini Azhariyun. Idza mata bakat ma fis sama'i wal ard. Ini Syekh Azhar, bila mana dia meninggal dunia, maka menangislah langit dan juga bumi. Dia puji kawan ni. Dia kata, permusuhan jangan berpanjang-panjangan. Kita tahu adab kita. Kalau kita tak benci dekat orang lebih-lebih, insya-Allah kita tahu cara cakap kita, cara berbual kita, cara kita berinteraksi dengan orang. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Ustaz Ashraf. Dan akhirnya Ustaz Kazim, saya bukan apa Ustaz, kadang-kadang di barat ni nampak dia orang jauh, walaupun dia tak Islam, tapi seolah-olah adab mereka macam orang Islam. Bandar mereka sunyi sepi waktu malam, tak ada merempit dan sebagainya. Tak. Macam mana kita nak buat bandar kita ni Ustaz supaya adab-adab tu ada, ya, Kementerian Wilayah Persekutuan senang kerjanya, di BKL senang kerjanya Ustaz. Jadi pakat-pakat kita tolong menolong antara satu sama lain Ustaz, silakan. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebenarnya saya dengan Doktor baru balik daripada beberapa buah negara orang putih. Ada ceramah program di sana. Jadi malam-malam macam ini tuan-tuan, sudah sunyi sepi. Menong saya tengok tak ada kereta pun. Mak rempit, tobat lahum tak ada. Ya Allah, sempit gila. Sunyi sepi, tak ada tuan-tuan. Ya Allah, pukul 5, pukul 6 dah tak ada dah. Habis, balik rumah. Balik rumah, duduk di rumah. Kita sekarang pukul 2 pagi, tengok sepupu main bola. Mario Balotelli. Macam sepupu dia pula tuan-tuan. Menengok ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena ambil. Kadang-kadang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Dijadikan malam ini sebagai pakaian, sebagai tutupan malam ni. Sepatutnya tuan-tuan malam-malam begini kita rapatkan kekeluargaan kita. Anak-anak kita yang duk race motor, naik motor malam-malam, bukan kata anak laki-laki je, anak dara pun pukul 10.30 naik motor beli burger lagi. Mak pesan pula, oi cepat sikit, kata mak. Anak dara kita tu kak, oi kalau hilang pun nak buat. Sekarang kita kena ingat bahawa macam-macam benda boleh berlaku. Nombor 1, kita minta qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kita, jaga keluarga kita daripada api neraka. Yang kedua, saya ucapkan tahniah pada kementerian, tahniah pada pihak penganjur di BKL dan sebagainya, kerana mengumpulkan orang begini punya ramai. Seluruh PPR hari ini turun. Alhamdulillah.
Program macam ni yang kena buat selalu tuan-tuan. Supaya jiran dengan jiran kenal. Jangan duduk saja akak-akak, salam lah. Ini duduk dah pukul 8, tak salam lagi, menung. Tegak, tambah-tambah kamera suluh muka dia, tegak je. Salam-salam lah. Orang mana? Ini dah lama duduk diam aja. Tak nak macam itu. Salam-salam. Dari mana ni nampak? Oh, saya orang PPR sini. Oh, saya depan tu tu dia. Ini tidak, masam je muka. Tambah-tambah yang tak sengam dengan dia datang. Khelin je. Datang juga bewak ni. Astagfirullahaladzim. Dipanggilnya orang bewak. Lepas ni kita minta di BKL, minta kementerian dengan persatuan penduduk buat lagi. Ini korban dah dekat. Buatlah korban ramai-ramai. Panggil anak-anak sembelih lembu, sembelih kambing semua. Buat korban, buat kenduri, bagi makan orang. Sebab Nabi kata nak bagi baik orang, nombor 1 bagi salam, nombor 2 bagi makan, nombor 3 sambung silaturahim, dan yang nombor 4 bangun sembahyang malam, doa. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Kazim. Lepas ini kita harapkan semua warga Malaysia pakat-pakat jaga adab saya, jaga adab kita dengan Allah, jaga adab kita dengan Rasulullah, jaga adab kita dengan mak bapak dan semua manusia makhluk yang Allah jadikan di muka bumi ini. Ustaz, terima kasih kerana sudi bersama kami Ustaz Ashraf. Terima kasih sudi bersama kami dan terima kasih banyak-banyak kepada Kementerian Wilayah Persekutuan dan juga Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan seluruh warga PPR Seri Pantai Kuala Lumpur dan semua yang menjayakan forum perdana ehwal Islam ini. Lepas ni tuan-tuan dan puan jangan lupa pesan tadi tak? Pakat-pakat bawa sampah balik tak? Bawa satu-satu sampah kan? Boleh adik-adik? Alhamdulillah, saya pun bawa balik. Kita tolong kementerian, kita tolong Dewan Bandaraya tak? Lepas tu barulah boleh buat forum selalu. Baik, kita jumpa di lain masa dan ketika, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.